Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid kita akan belajar chapter 4 hari ini, iaitu buku catatan pertama. Okey, right, jom. So, buku catatan pertama, jadi buku catatan pertama ataupun ini adalah dalam sistem kitaran perakaunan. Buku catatan pertama ni adalah merupakan uh, proses rekod yang pertama dalam kitaran perakaunan keseluruhan. Jadi kita reflect balik bila bisnes dia nak buat perekodan, dia akan buat buku catatan pertama. Lepas tu daripada sini dia akan pergi kat ledger. Lepas tu daripada sini dia pergi imbangan duga. Dan imbangan duga akhir sekali dia akan buat laporan akhir. Alright, laporan akhir inilah ada penyata kedudukan kewangan, penyata untung rugi dan penyata aliran tunai. Okey, ini semua hasil. Jadi kita sekarang ni berada di peringkat sini. Imbangan duga. IB adalah imbangan duga. Okey, imbangan duga ada dalam chapter 6. Ini chapter 6. Okey, ini chapter 5. Dan ini adalah chapter 4. Okey. Jadi kita akan fokus pelajaran kita hari ini kepada buku catatan pertama. Jadi buku catatan pertama, tujuan kita buat buku catatan pertama adalah supaya kita boleh membuat persiapan sebelum masuk ledger. So ledger ni, kalau dari segi masa dia, dari segi kalau kita tengok dari segi proses perakaunan ni, kan kita ada bulan-bulan berikut dalam satu tahun. Yang proses laporan akhir ni dia berlaku kat sini saja, sekali setahun. Alright. Ledger imbangan duga pun sekali setahun. Imbangan duga. Alright. Yang ledger ni dia akan cuba maintain secara bulanan. Ini adalah ledger. Ini semua ledger. Dan buku catatan pertama adalah secara harian. Jadi, beza di antara ledger dengan buku catatan pertama, kalaulah kita tanya soalan seperti, okey, syarikat ada membeli barang dari syarikat XYZ, right? Syarikat ini ada membeli barang daripada syarikat XYZ. Kalau soalan dia adalah berapakah nilai barang dibeli pada? Soalan dia pada 15 hari bulan 1. Maka yang boleh memberi jawapan pada soalan ini adalah catatan pertama. Kalaulah soalan dia syarikat membeli barang daripada syarikat XYZ bagi keseluruhan bulan Januari, then yang boleh bagi jawapan adalah ledger. Sebab ledger, kalaulah dalam bulan tersebut dia beli sebanyak 3 kali, maknanya 18 hari bulan membeli, 20 hari bulan membeli. Maksudnya ledger akan jumlahkan semua ni menjadi total purchase dalam jumlah bagi keseluruhan bulan Januari. Jadi itu antara beza di antara buku catatan pertama dengan ledger. So peranan dia berbeza. Berbanding dengan imbangan duga. Imbangan duga seperti cikgu bagi tahu, dia adalah dalam masa setahun. Okey, dalam masa setahun. Bila masa setahun, kita tak boleh dapatkan total secara bulanan daripada imbangan duga. Bahkan kita tahu bagi tahun 2022
jumlah pembelian daripada syarikat XYZ sebanyak amount yang lebih besar lah. Begitu juga laporan akhir. Semua setahu. Ledger biasanya kita akan rekod secara harian, tapi dia akan dijumlahkan secara bulanan. Dan buku catatan pertama tidak dijumlahkan secara tidak dijumlahkan. Maksudnya tak ada total. Dia tak ada total. Dia hanya rekod untuk secara harian. Macam diary harian kita. Hari ni jumpa pengawas. Pengawas tegur, suruh pakai mask. Itu adalah rekod harian kita. Bukannya, dia bukannya bulanan. Boleh faham Faham tak? Okey. Jadi kita sambung jenis-jenis buku catatan pertama. Buku catatan pertama ni ada 3 jenis je. Buku catatan pertama ada 3 jenis. Satu dipanggil buku tunai. Tolong masuk ke? Ini skrin ni. Okey, jadi dia kata buku catatan pertama ada 3 jenis. Satu buku tunai. Satu lagi dipanggil jurnal. Dan satu lagi adalah buku tunai runcit. Jadi kalau cikgu bahagikan ini, beza di antara jurnal dan buku tunai runcit dan buku tunai adalah ini melibatkan transaksi tunai atau bank. Manakala kalau dia jurnal melibatkan transaksi secara hutang. Secara hutang atau kredit. Okey? Itu beza dia. Beza di antara buku tunai adalah ini adalah secara kredit, manakala ini pula secara tunai. Itu je beza dia. Okey? Kalau kita tanya balik modul yang telah kita buat lepas, apakah dokumen-dokumen yang digunakan untuk buat jurnal? Soalan dia. Jadi kalau kita tengok sini, perkataan seperti invoice, seperti nota debit, nota kredit mengurangkan hutang, nota debit menambahkan hutang. Kalau yang sini dia akan jadi dokumen dia seperti receipt, slip pembayaran, voucher, lagi apa ni, e-banking. Semua yang berkaitan dengan tunai, dia akan menjadi sumber asas untuk membuat buku tunai ataupun buku tunai runcit. Semua dokumen-dokumen asas yang digunakan untuk hutang. Contohnya invoice. Invoice ni macam kalau nak reply balik apa cikgu kata semalam, kita kena tengok sama ada dia adalah asal atau salinan. Kalau salinan, maksudnya kita menerima kalau salinan kita telah mengeluarkan resit tersebut dan beri pada orang. Sama ada orang itu membeli barang daripada kita ataupun orang itu telah membayar sebahagian hutang dia. Jadi kalau dia asal, maksudnya kita yang membeli barang daripada orang lain. Okay? Jadi ini antara buku catatan yang dokumen-dokumen
yang digunakan untuk membuat buku catatan pertama. Okey, boleh faham Panjang lagi lah, nanti murid-murid sambung lagi lah. Dia ada keratan cek kan. Keratan cek dan sebagainya. Banyak lagi lah. Okey. Jadi sekarang ni untuk next lesson ni cikgu akan fokus kat sini pula. Cikgu akan fokus kat sini. Journal dulu. Okey. So journal, bila cikgu cakap journal, tak perlulah ditanya sama ada ini secara tunai atau tidak. Sebab tak mungkin dia secara tunai. Dan tak perlu tanya, boleh tak kita gunakan receipt untuk membuat journal? Jawapannya tak boleh lah, sebab receipt untuk tunai. Kalau kata tanya, invoice boleh tak digunakan untuk buat buku tunai? Dokumen asal sebagai buku tunai. Jawapan dia tak ada lah. Sebab asal dia adalah tunai diasingkan kepada dua buku catatan pertama. Journal, manakala journal pula hanya cater. Hanya akan berurusan dengan semua transaksi secara pinjam ataupun hutang. Okey? Okey, journal ni dia ada beberapa journal. Dalam bahagian journal ni dia ada 3 journal utama. Dia ada journal. Okey, dia ada 2 journal lagi. Dalam journal dia ada 2 bahagian lagi pula. Satu dipanggil am, satu dipanggil khas. Journal am adalah journal yang direkod semasa pembukaan. Dia tidak boleh direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama. Biasanya am ni adalah opening lah. Biasanya opening. Journal pembukaan. Khas ni, apa-apa dalam khas. Kita kena tahu juga apa khas ni. Khas ni adalah semua journal yang berkaitan dengan pembelian dan jualan secara kredit. So, journal khas ni ada semuanya kredit lah. Contohnya kredit apa lagi? Apa yang contoh-contoh kredit? Kita beli, kita jual, kita apa? Kita pulangkan belian, kita pulangkan jualan. Orang beli barang kat kita, kita pulang balik. Journal pembayaran dan journal terimaan. Pembayaran, sekejap Ini dua lagi pembayaran, journal pembayaran. Bayaran kepada hutang dia masih lagi pembayaran tapi bukannya tunai. Dia adalah kepada hutang. Akaun belum bayar ataupun journal terimaan bagi akaun belum terima. Okey. Semua dalam arti kata lain, journal khas ni dia dah narrow down, dia secara detail dia dah bagi tahu dah. Saya boleh menerima semua catatan yang berkaitan beli secara kredit, jual secara kredit, pulangan belian secara kredit, jualan secara kredit, pembayaran hutang bagi kredit dan akaun terimaan yang dibayar hutang oleh orang yang meminjam secara kredit. Jadi semua ini dia boleh terima. Selain daripada ni, semuanya kena masuk journal am. Kalau ianya tidak melibatkan pergerakan tunai. Contohnya kalau saya kata owner mengambil barang. Jadi ambil barang tak masuk tunai. Dia bukan dalam tunai, dia ambil barang.
So ini tak boleh. Dia kata, cikgu kata semua transaksi tunai. Jadi ini tak boleh. Jadi ambil barang tak boleh. Dalam journal, cikgu kata semuanya berlibat kredit. Jadi itu pun tak boleh. Jadi bila di dalam keadaan semua tak boleh, journal pun tak boleh, khas pun tak boleh, dia akan masuk kategori special di bawah journal, dipanggil journal am. Maksudnya am ni semua yang tak boleh masuk dalam mana-mana catatan. Di antaranya adalah belian aset. Belian aset dia akan masuk journal am. Dia akan ambilan barang akan masuk journal am. Dia akan pembukaan masuk journal am. Lepas tu tambahan modal bukan tunai. Modal bukan tunai. Maksudnya dia bagi kereta contohnya. Ini pun masuk journal am. Jadi semua yang kategori yang cikgu senarai kat sini adalah kandidat yang tidak boleh masuk dalam journal khas dan juga tak boleh masuk dalam buku tunai. Boleh faham Soalan, boleh tak kita masuk dalam journal am bagi ambilan tunai? Okey? Boleh tak kita masuk journal am bagi ambilan tunai? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia ada buku tunai. Semua yang melibatkan tunai dah ada tempat. Ambilan barang sahaja boleh masuk kat sini sebab dia tak boleh masuk kategori ini. Jualan aset masuk mana? Jualan aset. Belian aset. Khas. Salah. Khas ni hanya digunakan untuk belian barang untuk jualan sahaja. Belian atau jualan operasi. Bukannya aset. Dia hanya khasnya untuk barang-barang operasi sahaja. Operasi maksudnya barang-barang yang kita beli tu dengan niat kita nak jual balik. Itu masuk operasi. Kalau kita beli barang dengan niat untuk menggunakan barang tersebut, dia akan jadi am. Itu pun kalau dibuat secara kredit. Kalau dibeli secara tunai, dia akan masuk. Belian aset secara tunai, dia akan masuk buku tunai. Jualan aset. Kalau kita jual aset kita dah ada mesin, kita ada mesin printing. Dah rosak dah, kita nak hantar, jual balik mesin printing tu. Jadi jualan ni akan masuk buku tunai ke buku journal am? Atau masuk journal khas? Kalau kita jual printing machine kita, dia masuk mana? Dia masuk khas. Operasi maksudnya apa? Operasi maksudnya dia menjual, kerja dia hari-hari jual printing machine. Kalau dia menggunakan printing machine tu sebagai aset saja, bukannya dijual. Maksudnya mana? Kalau jual mesin tu, dia dah lama mesin tu dah rosak, dia nak jual sekarang ni. Khas. Kenapa? Operasi kat sini. Kalau dia operasi, benda-benda yang dijual, kita bukan operasi sekarang ni. Kita melupuskan aset. Jadi dia tak boleh masuk bahagian ni, dia tak boleh masuk. Khas tak boleh masuk.
So khas ni hanya dedicated untuk beli barang untuk kita berniaga je. Jadi dia masuk mana? Ha? Dia masuk am, salah. Dia boleh masuk am kalau ianya dijual secara kredit. Kalau dijual secara tunai, dia masuk buku tunai. Okey? Faham kau kena bezakan di antara barang operasi dengan barang ni. Barang-barang belian ni, barang ni ada dua. Satu adalah kita beli aset, satu kita beli belian untuk jualan. Belian ni adalah untuk jualan. Maksudnya niat kita beli ni memang untuk jualan. Kita jual balik. Niat beli untuk jual pada pelanggan. Maksudnya ini adalah operasi. Ini kita beli aset ni untuk digunakan dalam menjalankan perniagaan. Dalam kita gunakan aset untuk menjalankan perniagaan. Jadi dia ada dua jenis pembelian barang kat sini. Jadi kalau kita beli dan kita beli untuk menjual kepada pelanggan, maksudnya dia akan masuk mana? Kalau dia beli, syarikat membeli barang untuk dijual balik ataupun dia panggil belian. Dia akan masuk mana? Jurnal am, jurnal khas, buku tunai. Jawapan dia adalah salah. Belian ini hanya refer pada kredit. Kalau dia beli tapi dia guna tunai, dia masuk buku tunai. Boleh faham? Kalau dia beli aset tapi dia beli aset secara kredit, masuk mana? Dia beli barang, dia beli aset tapi secara kredit, masuk mana? Macam mana? Okey? Betul. Okey, dah. Itu jenis-jenis. Alright. Cara mana nak rekod ni? Sebenarnya rekod ni satu benda yang kita kena ingat format je sebenarnya. Okey? Sekarang cikgu akan bincang pasal ni Cikgu akan zoom kat sini pula. Kat sini. Alright. Dalam jurnal am, kita dah faham, pertama sekali ianya mesti melibatkan kredit. Kita kena tahu benda tu. Kedua, ini adalah unspoken truth. Maksudnya secara naluri kita dah tahu dah. Kalau keluar je perkataan ni kita dah tahu dah. Ini ayat ni tak perlu sebut sebab ini adalah pendokong bagi fakta-fakta yang diandaikan melalui perkataan jurnal am. Melibatkan kredit. Kedua, tak boleh masuk mana-mana yang lain. Mana-mana khas yang lain. Dan ketiga, ia melibatkan kredit dan ianya akan mungkin juga akan melibatkan pembelian aset atau modal atau ambilan. Pembelian atau penjualan aset, modal atau ambilan. Okey, jurnal am ni
format dia. Dari segi format dia, yang kita kena ingat, journal arm ni format dia mesti ada macam ni. Mesti format dia ada ke benda ni. Debit. Debit. Credit. Jadi, format dia mesti macam ni. Ni folio. Folio ni adalah rujukan. Dan ini ada tarikh. Dan butir. Semua dia kata kat sini. Kalau dia kalau ada debit, dia mesti kena ada kredit. Debit dan kredit ni adalah sistem ledger. Kita akan perincikan sistem ledger ni dalam masa kita belajar chapter 5 nanti, masa ledger. Tapi ini adalah asas pada sistem ledger. Jadi asas bagi sistem ledger, kalau nak go through sekejap, dia adalah asset, dia ada asset sama dengan liability tambah equity. Jadi kena ingat, kalau kita cakap debit dan kredit kat sini, debit, kredit kat sini, tak sama. Tak sama dengan perkataan kredit kat sini. Tak sama. Dia bukan kredit kat sini. Kalau kita cakap kredit kat sini, ada bermaksud hutang. Kredit kat sini, maksudnya lain. Walaupun ejaan sama, sebutan sama, tapi dia menggambarkan perkara lain. Kat sini, dia maksudnya hutang. Penggunaan perkataan kredit. Dia takkan ada belian secara debit. Tak ada, tak wujud. Belian secara kredit ada. Tapi bila sampai di ledger, dia punya kefahaman mengenai perkataan debit dan kredit kena tukar. Sebab kredit kat sini bermaksud, membawa maksud yang berbeza. Apa maksud dia? Kalau aset debit kat sini, kredit kat sini, dia ledger, sistem ledger dia akan buat macam ni, bentuk T. Dipanggil bentuk T. Debit, kredit. Ini kalau debit, dia menambah aset. Kalau dia debit, ni kena hafal Kalau tak boleh hafal, kena ambil paku pada letuk kepala. Sampai pahatlah, sampai boleh masuk dalam kepala. Bagi debit, item-item aset, debit maksudnya meningkat. Bagi item-item aset, kredit maksudnya berkurangan. Kredit maksudnya berkurangan. Liability, bagi liability, debit maksudnya berkurangan. Kredit maksudnya meningkat. Kenapa kita ada buat benda-benda ni macam ni, cikgu? Sebab kita nak maintain ni, equation ni. Yang kita belajar dulu. Kalau kita tak buat dia silang-silang macam ni, equation ni tak boleh maintain. Begitu juga, debit bagi equity adalah menurun, dia kena sama dengan liability juga. Cara dia sama. Dan kredit bagi equity adalah meningkat. Okey, contoh. Kalau kita belajar dulu kan, Pak Mat melaburkan RM500. RM500 sebagai modal. Secara tunai. Jadi apa yang bertambah, apa yang berkurang. Macam Pak Mat melabur RM500 sebagai modal. Apa yang bertambah, apa yang berkurang. Apa yang bertambah, apa yang berkurang. Ini adalah chapter 3 dengan chapter 2.
Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Equity bertambah. Lagi? Lagi? Ha? Liability bertambah. Kenapa liability? Liability sini. Equity bertambah, liability bertambah. Equation maintain tak? Ha? Asset tak ada apa-apa, kosong. Liability tambah 500. Tambah modal tambah 500. So ini bahagian ni dah 1000. Bahagian ni kosong. Maintain tak? Ha? Tak maintain. Salah lah. Ha? Jadi mana yang betul? Liability tolak 500. Liability tolak 500. Betul? Asset tambah 500. Kenapa asset tambah 500? Sebab apa? Hmm? Sebab dia ada tunai. Jadi ini tunai meningkat 500. Dia punya bahagian dalam penjagaan ini dipanggil modal. So ini sekarang ni debit, penambahan bagi aset adalah debit. Jadi kita kena tulis debit dalam bahasa journal ARM ni akan jadi tunai debit 500 modal kredit 500. Dia akan jadi. Bukannya tambah-tambah lagi dah. Dia kena, daripada perkataan tambah ni kena guna perkataan debit. Daripada perkataan tambah ni kena guna perkataan kredit. Boleh faham? Okey, contoh kedua. Contoh banyak. Okey, beli barang secara tunai 200. Boleh? Beli barang secara tunai 200. Beli barang secara tunai 200. Macam mana? Aset 200. Apa yang aset tambah 200? Tunai bertambah 200. Kurang maksudnya mana? Sini kan? Okey. Equity apa? Ini tambah 200 mana? Sini. Sini. Tambah 200. Tambah apa? Ini tunai. Ni inventory. Jawapan ni adalah betul sekiranya kita buat benda ni dalam buku tunai. Bukannya dalam jurnal. Sebab belian secara tunai tak masuk jurnal. Boleh faham Okay. Nanti yang ni kena ingat. Memang kena hafal. Ini memang kena hafal. Hafal sampai muntah. Sebab ini dia punya base dia tak boleh lari. Debit bagi aset meningkat. Kredit bagi aset menurun. Debit bagi liability menurun. Kredit bagi liability meningkat. Itu memang kena hafal. Nak buat lagu kalau boleh. Kau fikir kau siapa?
Contohlah. Ha? Tak sedap ke aku? Harta wanita. Sebaik kau. Kalau tak punya ni habis. Right. Sekarang ni kita tengok balik. Journal arm ni biasanya dia takkan ubah lah. Benda ni semua standard. Kita kena follow je. Okay. Contoh dia tulis sini journal arm adalah benda yang cikgu bagi tahu tadi lah. Contohnya beli aset secara kredit. Beli aset secara kredit. Kalau beli aset secara kredit, katakan nilai aset adalah 1000. Dan kalau dia secara kredit, mesti dia bagi nama. Dari syarikat XYZ. Right? Kalau macam tu, dia akan jadi tambah aset 1000. Tambah hutang 1000. Jadi kalau dalam catatan jurnal khas dia akan jadi aset. Katakan aset ni adalah komputer. 1000 debit. Dan syarikat XYZ yang kita pinjam tu, liability kita, dia akan jadi kredit 1000. Ini catatan jurnal arm. Dia dah tarik dah. Okay. Jadi kat situ ada beberapa contoh. Cikgu nak you all pergi go through balik. Journal arm, contoh-contoh urus niaga atau transaksi yang melibatkan journal arm. Contohnya dia kata pembukaan, belian aset, belian aset secara kredit. Yang ni belian aset secara kredit yang cikgu buat ni. Lepas tu jualan aset secara kredit. Kalau katakan ini ditukar pada perkataan ni ditukar pada jual aset secara kredit 1000 kepada syarikat XYZ. Kalau dia jual, maksudnya kat sini akan jadi tolak 1000. Sorry, dia akan jadi sini kena kurangan kan. Aset berkurangan, maksudnya kat sini tolak 1000. Dan bila jual secara kredit, maksudnya ada berlaku penambahan akaun belum terima. Jadi dia akan jadi macam ni. Jadi dia akan jadi dia kata ini akan jadi sini tambah 1000. Dia akan jadi aset debit kepada orang yang beli, iaitu XYZ. Debit 1000 orang yang beli, sebab dia meningkatkan hutang. Orang yang berhutang dengan kita dipanggil aset ataupun akaun belum terima. Alright. Untuk aset yang kita lupuskan tu, dia akan jadi kredit, sebab dia akan jadi pengurangan aset. Okay. Boleh faham setakat ni? Ni kena tukar. Ni kena hafal. Ni sifir ni. Untuk persiapan ni sifir. Ya. Kena latih. Nanti latih baru pandai. Lepas tu dia ada bagi contoh modal. Modal ditambah. Kalau modal ditambah, maksud soalan kat sini dia kata kita nak bawa masuk kenderaan persendirian sebanyak 50,000. Dia tak cakap modal ditambah tunai 50,000, dia akan cakap tunai. Kalau tunai dia tak masuk dalam buku jurnal am. Dia akan masuk jurnal buku tunai. So ini adalah modal berbentuk kenderaan. So dia akan jadi aset. Katakan 50,000. Jadi dia akan jadi kenderaan 50,000 dan dia akan jadi modal kredit 50,000.
Jadi modal bertambah sebanyak 50,000. Cuba cek balik. Modal bertambah. Nampak 3D. Cuba cek balik. Aset bertambah 50,000. Aset kalau nak bertambah guna debit. Jadi dia kata kalau nak guna untuk catatan pembukaan bagi jurnal am, dokumen yang kita rujuk dia panggil memo. Memo ada kan semalam kan? Kita belajar memo. Memo ni hanya adalah ringkasan baki-baki aset dan liability yang apa tu? Yang telah diperoleh daripada bulan sebelumnya. Okey. Jadi kat situ dia tulis kalau dalam muka surat 100 page 100 dia tulis situ memo dia bertarikh 1 Mei, inventory tunai di tangan, tunai di bank, baki akaun belum bayar dengan modal. So kalau kita nak jadikan semua ni debit kredit, dia akan jadi dalam memo ni dia akan jadi seperti journal am yang secara bawah tu, secara manual. Maksudnya inventory debit, sebab ini adalah akaun yang always berbaki. Kalau biasanya pun satu dia merujuk pada peningkatan, satu lagi biasanya baki akaun aset atau baki debit. Biasanya dia jarang dia berbaki kredit, melainkan dia overdraft. Tapi biasanya akaun liability kalau baki pembukaan mesti sebelah kredit, dan baki-baki akaun equity biasanya sebelah kredit juga. Jadi dia beritahu kat situ, bila dia buka je muka surat 100, bila dia buka je dia kata inventory adalah aset, jadi dia berbaki kredit. Debit 2650. Lepas tu dia ada tunai 1400. Bank 13800. Lepas tu dia ada akaun belum bayar, dia adalah liability 1650, dan dia ada modal 16200. Soalan, kenapa cikgu kata tadi kalau journal am kita tak boleh ada tunai? Ini ada tunai ni. Apa cerita pula ni? Tunai pun ada, bank pun ada. Kenapa tak masuk journal khas? Kenapa tak masuk buku tunai? Soalan. Kenapa dua item ni wujud kat sini? Dalam journal khas. Kenapa ada dua item ni? Sebab dia adalah salin balik sahaja. Dia bukannya transaksi atau urus niaga. Bukan urus niaga. Kalau dia adalah berbentuk urus niaga melibatkan tunai, dan dia akan masuk buku tunai. Kalau dia salin balik untuk pembukaan, dan dia akan jadi inilah opening. Dia akan masuk journal number. Okay. Right. Sekarang ni cikgu dah habis bahagian journal am. So yang tinggal journal khas. Nak rehat ni? Lihat sekejap kita sambung journal khas. Habis journal khas ni dah habis modul ni. Okay. Bagi 10 minit. Okay, jadi insyaAllah kita sambung balik pada journal khas. Journal khas. Journal khas ni, dia adalah semua pembelian, jualan, pulangan belian, pulangan jualan, dan pembayaran bagi akaun belum terima dan akaun belum bayar. ABB dan ABT. Semua ini akan dimasuk dalam journal khas. Ni takrif dia. Asas dia adalah semuanya mesti kredit. Kredit kat sini maksudnya dia tidak dibuat secara
secara tunai. Bukan kredit yang ditarifkan kat sini Bukan. Kat sini ada kredit, makna dia lain. Kat sini kredit dia maksudnya hutang. Okey. Jadi dia berbeza dengan jurnal am yang mempunyai debit dan kredit. Jurnal khas ni dia tak ada. Dia tak ada debit dan kredit. Dia punya bentuk dan format dia adalah secara laporan sahaja. Jadi apa laporan dia? Pertama sekali dia ada tarikh. Dia ada tarikh, dia ada butir. Dan dia ada jumlah. Dan dia tak ada debit kredit. Jadi kita tak perlu rusing nak kata dia letak mana ke, dia letak ni ke, tak ada. Dia cuma title je kat sini. Kalau jurnal belian, semua belian secara kredit, dia akan ditulis kat sini lah. Jom ambil buku, kita kali. Jadi dikata contohnya kalau dia beli daripada syarikat XYZ, maksudnya syarikat XYZ. Kejap. Jumlah dia kita beli daripada syarikat XYZ, kita tulis jumlah dia. Kalau 500, 500. Faham Dia tak ada debit kredit, dia ada jumlah. Kalau kat sini tadi ada debit kredit. Jadi kita kena buat analisa sikit. Dia masuk debit ke kredit? Ya. Cuma di akhir sekali dia akan tulis perkataan ni. Secara umumnya dia akan tulis macam ni. Dia akan tulis akaun belian. Akaun belian dia akan tulis debit. Memang akaun belian ni debit. Sebab dia akaun belian ni dekat sini dia follow, kalau kita buat tambahan diagram ni tadi kita tambah, dia bahagian untuk beli, untuk belanja dengan hasil. Debit kredit dia kat sini akan jadi macam ni. Akaun T dia debit kredit meningkat debit hasil tu jualan. Ni jadi ini tambahan CV tambahan dia. Dan ni berkurang. Jadi dia hanya tulis saja. Dia tak ada apa? Dia tak ada post manual ni. Dia tulis ni akaun belian debit, dia tulis 500. Sebab apa debit? Sebab ini adalah belian adalah belanja. Belanja sifat dia kalau peningkatan dalam perbelanjaan dia akan debit. Jadi akaun yang dia kreditkan dia tak adalah kat sini. Tapi kalau dalam kalau sistem ledger nanti kita akan nampak dia akan kreditkan dekat akaun belum bayar, PBB. Peningkatan bagi akaun belum bayar iaitu liability adalah kredit. Ni kredit. Saya tulis. Dia hanya secara statement saja. Itu juga channel jualan. Dia akan macam ni. Kalau jualan, dia akan beritahu yang beli dia kedai kopi Aseng. Kalau yang beli ni kedai kopi Aseng dan jumlah dia beli berapa, dia akan tulis ni lah 200. Nanti dia akan akhir sekali dia akan tulis akaun jualan kredit. Kenapa dia tulis kredit? Sebab peningkatan bagi jualan adalah kredit. Lepas tu dia ada pulangan. Akaun pulangan belian, akaun pulangan jualan. Akaun pulangan pembelian, akaun pulangan belian pun sama. Dia akan buat secara nota saja. Dia tak ada debit kredit pun sama. Khas ni semua tak ada debit kredit. Dia hanya secara
nota saja. Dia akan beritahu jumlah, dia akan beritahu okey kedai kopi kalau pulangan belian tadi syarikat XYZ yang kita beli tadi, kita pulangkan harga RM20, dia akan masuk akaun pulangan belian. Dia kena akaun pulangan ni, belian ni, dia akan jadi kredit. Sebab dia sedang mengurangkan hutang orang XYZ ni, hutang kita kepada XYZ. Jadi dia akan jadi kredit. Kredit ni dekat sini lah. Sebab dia kena kontra dengan ni. Sebab peningkatan dalam belian, belanja debit, pengurangan dalam belanja adalah kredit. Begitu juga akaun pulangan jualan. Akaun pulangan jualan pun sama. Kita akan buat macam ni. Jumlah. Dan kita buat kedai kopi asing tadi kan. Kedai kopi. Dia akan jadi, kalaulah jualan tu kredit, pulangan jualan akan jadi debit. Lepas tu, akaun jurnal terimaan tunai, bayaran tunai. Jurnal terimaan tunai dan bayaran tunai. Jurnal terimaan tunai dan bayaran tunai. Jurnal terimaan tunai ni jarang-jarang ni. Ni untuk akaun belum terima lah biasanya. Akaun bagi mengurangkan akaun. Sekarang contohnya kedai kopi asing ni dia bayar balik. Tapi biasanya format pun dia tak sertakan. Kita jarang buat jurnal ni. Biasanya kita buat dalam ledger terus sebab dia melibatkan pembayaran tunai. Okey, tak apa. Jadi muka surat 107 dia ada bagi tahu sedikit penerangan mengenai dokumen asas. Jadi cikgu dah cakap tadi, dokumen asas ni untuk jurnal belian, jurnal jualan semuanya invoice. Invoice. Selain daripada invoice, nota debit. Dan nota kredit. Nota kredit adalah untuk pulangan. Nota debit adalah untuk menambah hutang sekiranya kita tertinggal. Dan invoice sekiranya kita beli. Jadi, berbeza di antara belian dan jualan dia bergantung pada, semalam cikgu dah bincang dah kan. Sama ada dia adalah asal atau salinan. Sama juga. Asal atau salinan. Ini pun sama juga. Asal atau salinan. Ini je cara nak bezakan sama ada dia adalah belian atau jualan. Okey. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Kita dah habis mengenai buku catatan pertama. Sehingga kita bertemu lagi untuk chapter 5 iaitu ledger. Jadi sebelum jumpa untuk chapter 5, cikgu nak remind yang format ataupun CV ni, asset meningkat, debit, asset menurun kredit, liability meningkat kredit, liability menurun debit, dan equity meningkat kredit, equity menurun debit. Yang ni kena hafal. Termasuk dengan belanja meningkat debit, belanja menurun kredit, hasil meningkat kredit, dan hasil menurun debit. Ini kena hafal sebelum masuk ledger. Kalau kita tak hafal yang tu, nanti kita masuk ledger kita dah tak tahu. Kita cakap meningkat tapi kita tak tahu dia debit ke, dia kredit ke, nanti jadi pening balik. Jadi yang tu kena hafal. Sebab dalam istilah perakaunan, semua ini diistilahkan dengan debit dan kredit bermula daripada ledger sehinggalah kita membuat laporan akhir. Semua istilah digunakan adalah debit dan kredit sahaja. Okey. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.